Okay, hai. Jadi, untuk discussion SPM Trial tahun 2020 Negeri Pahang kita hari ini, kita akan sambung discuss soalan nombor 5. Jadi, bagi saya personally, sebelum kita mulakan, uh, bagi saya soalan nombor 5 ni quite interesting sebabnya saya harap by the end of this discussion, selain daripada kita dapat tahu cara untuk selesaikan soalan seperti ini, saya juga harap kita semua dapat membuka minda bahawasanya untuk kita selesaikan sesuatu perkara tersebut ataupun sesuatu masalah, okay, bukan hanya ada satu cara saja. Kita juga ada jalan alternatif lah untuk kita selesaikan sesuatu problems, okay, sesuatu masalah. Jadi itu yang saya harap kita dapat belajar lah in the end of this discussion, in the end of this session lah. Okay, tapi tak apa, apa kata kalau kita baca dulu soalan minta apa. Okay, jadi form the quadratic equation. Jadi basically soalan minta kita untuk form quadratic equation. Quadratic equation tu has roots 2/3 and 1/4 lah. Okay. Okay, they want us to give the answer in the form of ax squared plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are constant lah. Jadi yang sebenarnya tu adalah maklumat tambahan je lah. Okey, jadi seperti biasa sebelum kita start, saya akan go through dulu apa yang kita boleh cuba fahamkan apa yang kita boleh apply lah daripada pemahaman kita berkenaan dengan quadratic equation. Okey, jadi soalan kita kali ini membincangkan tentang quadratic equation lah. Jadi quadratic equation ni seperti yang telah kita semua sedia maklum dan telah pun telah pun diberitahu dalam soalan nombor 5 ini, quadratic equation dia, general equation dia adalah seperti berikutlah: ax kuasa 2 campur bx campur c sama dengan kosong. Okey, dan kalau kita cuba pula untuk lakarkan graf, kita akan nampak graf kita bentuk dia macam ni. Okey, bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Kita ada paksi X, kita ada paksi Y, dan graf kita sepatutnya bentuk contoh seperti ini. Okay. Jadi just nak add one more information, graf kita boleh juga jadi seperti bentuk menangis macam ni kan. Okay. Jadi macam mana kita nak tahu graf kita tu bentuk menangis ataupun bentuk sedih? Bentuk nangis atau bentuk sedih sama lah tu. Sorry, bentuk graf kita tu bentuk senyum ataupun bentuk tengah sedih ni. Jadi ia berdasarkan nilai koefisien A dekat sini lah. Jadi kalau A dia adalah positif, jadi dia sepatutnya graf senyum lah. Kalau A dia negatif, graf dia sepatutnya sedih macam tu. Okay, jadi itu just sedikit background berkenaan dengan graf. Tapi kita nak go through equation dia sebenarnya yang penting. Okey, berdasarkan equation ini, apa yang kita boleh tahu seperti biasa, C di sini, okey, C ni adalah Y intercept. Okey, maksudnya kalau kita ada paksi Y di sini, nilai yang memintas garisan paksi Y ini adalah C lah. Jadi dalam kes ini C kita adalah nilai di bawah inilah. Okey, dan selebihnya kita akan cover kemudian lah. Dan yang paling penting juga dalam quadratic equation ni, okey, seperti kita tengok soalan dekat sini, dia ada mention berkenaan dengan roots. Okey, 2/3 and 1/4. Apakah itu roots? Roots ni okay, bukan akar ya. Roots ni punca-punca dalam bahasa Melayu dia lah. Okay, punca-punca. Jadi punca-punca ataupun roots ni is the value of x actually. Okay, sebenarnya value x je sebenarnya. Value x kalau ataupun given that y equal to 0. Jadi dalam kes gambar rajah kita dekat sini, kita tahu y sama dengan kosong kita dekat paksi sinilah, kat paksi x ni. Paksi x ni adalah y sama dengan kosong. Jadi kita punya roots ataupun punca-punca kita adalah di sini.
dan juga di sini. Kita ada dua roots x1, x2 lah dalam kes ini. Okey, itu sedikit berkenaan dengan uh, quadratic equation. Jadi saya rasa kita boleh start dengan menjawab soalan yang diminta lah. Okey, jadi seperti yang kita tahu, okey, kita ada dua roots, 2/3 and 1/4. Jadi kita ada 2/3 here. Okey, sekejap ya. Okey, 2/3 kita juga, sorry, x sama dengan 2/3. Kita juga ada x sama dengan 1/4. Dan kita nak daripada roots yang dibagi, kita kena dapatkan dia punya general equation lah dalam bentuk ax kuasa 2 campur bx campur c sama dengan kosong. Okey, untuk menjawab soalan ni, okey, sebenarnya bagi saya kita ada dua metod untuk menjawab soalan seperti inilah. Okey, sebentar ya. Bagi saya sekejap, biar saya settlekan. Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita ada dua metod seperti yang saya mentionkan sebentar tadi. Jadi kita akan go through dengan metod yang pertama terlebih dahulu. Okey, jadi untuk metod yang pertama, kenapa saya kata ada dua metod? Jadi metod yang pertama adalah metod yang selalu orang guna. Okey. Actually metod satu dengan metod dua tak ada banyak beza, tapi kita akan nampaklah nanti bahawasanya kita boleh guna dua-dua cara juga. Okey. Jadi metod yang pertama, kita salin balik kita punya nilai roots kita, x sama dengan 2/3, dan kita ada x sama dengan 1/4. Okey, jadi apa yang kita kena buat seterusnya lepas dah dapat dah salin kita punya roots ni adalah kita kena pastikan right hand side kita, okey, right hand side adalah sama dengan kosong. Mana right hand side? Dekat sini. Dekat sini. Sini right hand side kita. Jadi kena pastikan right hand side tu sama dengan kosong. Jadi dalam kes ni macam mana kita nak jadikan sama dengan kosong? First kali kita kena pindah 3 ke kiri. Jadi kalau ini bahagi akan jadi darab lah kan. Jadi dia akan jadi darab, untuk kes ni akan jadi darab. Jadi ni darab 3, sebelah kanan pun darab 3. Jadi akan jadi 3x sama dengan 2. Okey, tapi belum selesai lagi kan, sebab dia right hand side dia ni, sebelah kanan dia ni masih ada nilai, bukan kosong. Jadi apa yang kita kena buat? Tak apa, kita pindahkan je lah nilai 2 ini ke sini. Jadi macam ni nak pindahkan? Basically just tolak 2 je lah untuk kita pastikan right hand side kita sama dengan kosong. Jadi 3x tolak 2 sebelah kiri. Jadi sebelah kanan pun kalau tolak 2 akan jadi kosong. Okey, settle. Right hand side kita sama dengan right hand side kita dah kosong kat sini. Jadi the same thing for this one. 4 ini, okey, 4 di sini kita akan pindahkan ke kiri. Jadi kalau bahagi, dia akan jadi darab lah. Jadi akan jadi 4x sama dengan 1. Dan belum selesai lagi sebab right hand side kita masih lagi bukan kosong. Jadi kita just pindahkan. Nak pindahkan macam mana? Just tolak 1 sahaja ya. Jadi 4x tolak 1 sama dengan kosong. Okey, lepas itu, okey, bayangkan ini adalah equation yang pertama ya. 3x tolak 2 ni equation yang pertama. Equation yang kedua kita adalah 4x tolak 1. Jadi apa yang saya nak buat dekat sini, saya nak pastikan 1 darab dengan 2 pun sama dengan kosong. Betul lah, logik lah kan, sebab kosong, 1 ni darab dengan kosong is kosong lah. Jadi kita nak darabkan dua-dua item di sini. Jadi untuk kita darabkan, kita kena bracketkan lah. Jadi 3x tolak 2 untuk equation yang pertama darab dengan equation yang kedua, iaitu 4x tolak 1 sama dengan kosong. Dan daripada sini saya rasa kita boleh selesaikan macam biasa, iaitu kita cuma perlu expandkan je lah. Jadi yang pertama 3x akan darab dengan 4x. Okey, bila 3x darab dengan 4x, dia akan jadi 12. Okey, 3 darab 4 is 12. X darab x is kuasa
2. Okey, itu untuk yang pertama. Yang kedua, 3x ni kita kena darab dengan belakang pula, iaitu negatif 1. Jadi, cara dia adalah positif negatif akan jadi negatif. Sebentar ya. Okey, positif negatif akan jadi negatif di sini. 3, basically 3 lah, 3x. Basically, sebentar ya. Basically 3x di sini. Okay, and kita buat juga the same thing for negatif 2 ni. Kita darabkan dengan 4x dulu. Bila darab dengan 4x, dia akan jadi negatif 8x. Okay, dan last sekali, last but not least, negatif 2 ni darab dengan negatif 1, kita akan dapat positif 2. And in the end, kita just selesaikan je lah, kita simplifiedkan dia saja. Jadi x kuasa 2 ni ada 1 saja, jadi 12 x kuasa 2. Dan kita ada 2x di sini, jadi negatif 3 tolak 8 akan dapat negatif 11x. Manakala positif 2 ni positif 2 sajalah, sebab tak ada apa-apa lagi operation yang lain kan. Dan sama dengan kosong. Jadi inilah persamaan yang kita boleh dapat untuk selesaikan this question lah, menggunakan the first method. Okay, the second method is apakah yang akan berlaku kalau kita tak buat macam ni. Okay, sebab tadi pada awal-awal apa yang saya buat adalah saya start dengan macam ni. Okay, saya startkan macam ni. Apa maksud saya start macam ni? Maksudnya saya darabkan dulu bahagian bawah ni. Okey, kan saya darab dulu bahagian bawah ni. Untuk lepas tu baru saya pindahkan, contohlah saya darab 3, lepas tu saya baru pindahkan 2 untuk jadikan kosong. Apakah yang akan berlaku kalau saya tak buat macam tu? Apa yang akan berlaku kalau saya buat sebaliknya? Okey, jadi kita akan discuss dekat method yang kedua. Okey. Okey, jadi kita sekarang akan discuss berkenaan dengan method yang kedua. Okey, kita akan tengok method yang kedua. Apa yang kita boleh buat kalau kita tak jawab seperti method yang pertama lah. Okey, sekejap ya. Okey, jadi method yang kedua ni, okey, sama juga. Kita start dengan daripada information yang diberi, iaitu x sama dengan 2/3 dan juga x sama dengan 1/4. Okey, cumanya apa yang menjadikan dia sebagai second method is that instead of 3 ni, okey, instead of 3 ni, sebentar ya. Okey, instead of 3 ni saya pindahkan di sini. Okey, saya tak nak buat macam tu. Saya buat apa? Saya pindahkan the whole thing ni ke kiri. Itu maksud method kedua. Okey, jadi apa yang akan berlaku di sini adalah dia punya end goal is actually sama ya, iaitu untuk pastikan right hand side kita sama dengan kosong. Itu adalah end, orang kata end goal kita lah. Okay, ini goal yang kita kena pastikan right hand side sama dengan kosong. Okay, jadi apa yang saya akan buat sama juga, saya pindahkan ke sana, basically tolak 2/3 lah, betul tak? Jadi x tolak 2/3 sama dengan kosong. Settle dah jadi right hand side sama dengan kosong. And dekat sini pun sama, saya pindahkan 1/4 ni ke sebelah kiri. Jadi akan jadi x. Okay, jadi dia akan jadi x sama dengan dia akan jadi x tolak 1/4 sama dengan kosong. And macam biasa, ini kita bayangkan the first equation, ini adalah the second equation. Jadi 1 darab 2 akan jadi kosong, in which logic lah, sebab sini kosong, sini pun kosong. Jadi kosong lah. Jadi untuk darab kita akan jadikan bracket. Okay, kita akan jadikan bracket. Jadi x, untuk equation yang pertama, x tolak 2/3 darab dengan equation yang kedua, x tolak 1/4 sama dengan kosong. Okay, daripada sini kita akan expand macam biasa. Jadi x darab dengan x yang kat depan akan jadi x kuasa 2.
X darab dengan negatif 1/4 akan jadi negatif X per 4 lah. Okay. The same thing juga yang kat belakang pula, negatif 2/3 kita darab dengan depan dulu. Negatif 2/3 darab X akan jadi negatif 2/3 X, dan seterusnya adalah negatif 2/3 darab negatif 1/4. Negatif-negatif positif. Kalau darab tak ada masalah, kita darab numerator dengan numerator, denominator dengan denominator. Jadi 2 darab 1 is 2, 3 darab 4 is 12, sama dengan kosong. Jadi kita simplifikan lah. Jadi akan jadi X kuasa 2 sebab ini je X kuasa 2 yang ada. Yang ini pula kita try to simplifikan dia, tapi memandangkan kita punya operation is negatif, tolak. Jadi kita kena samakan denominator, bahagian dekat bawah ni dulu. Jadi untuk samakan, basically just darab dengan 3 lah kat sini. This one also darab 3. Okay, bila ni darab 3, ni pun kena darab 4 lah. Sebab nak pastikan denominator sama. Jadi 4 darab 3, 12. 3 darab 4 pun 12. Okay. Kalau bawah darab 4, atas pun darab 4. Okay, jadi daripada situ, apa yang kita akan dapat is actually negatif 3x. Okay, 3 darab x ni kat sini. 4 darab 3 is 12 lah. Yang ni dekat sini pula kita akan dapat 2x darab 4 sama dengan 8x. Okay, 3 darab 4, 12. Dekat sini pula kita boleh simplify ya sebenarnya. Dia akan jadi 1, dia akan jadi 6 lah. Okay, ditambah 1/6 sama dengan kosong. Okey, dan kita simplifikan lagi. Sebab kenapa saya kata simplifikan lagi? Sebabnya X ni belum lagi kita simplifikan. Jadi negatif 3x tolak 8x should be sama dengan negatif 11x per 12. Okey, tambah 1/6 sama dengan kosong. Okey, jadi selalunya dalam quadratic equation kita tak nak kita punya coefficient ni, okey, coefficient ni merujuk kepada nilai inilah A, B, C. Kalau jadi dalam kes ni A kita kat depan ni, kita punya B ni inilah kat depan ni 11/12. 1/6 pun kita punya coefficient lah, yang ni, yang AX kuasa 2 tambah BX tambah C ni. Semua tu adalah coefficient lah. Jadi kita tak nak coefficient kita dalam bentuk, orang kata, selain daripada integer lah. Jadi apa yang kita kena buat, maksudnya bukan whole number lah, integer lah. Jadi apa yang kita kena buat, basically just darabkan the whole thing ni. Okay, darabkan the whole thing ni dengan 12. Kenapa saya pilih darab 12? Sebab kalau 12 darab dengan 12 bahagi dengan 12, dia akan cancel each other lah kan. And 12 dekat sini pun kita boleh cancelkan dekat bahagian bawah ni lah, sebab dia still dalam sifar yang sama lah. Okay, jadi kalau kiri darab 12, kanan pun kena darab 12. Sekejap. Okey. Kalau kiri darab 12, kanan pun kena darab 12 lah. Jadi untuk selesaikan persoalan tersebut, okey, apa yang kita kena buat? Jadi kalau 12 darab x kuasa 2 akan jadi 12x kuasa 2. 12 darab negatif 11/12 di cancel each other lah. 12 kat sini dengan 12 kat sini cancel each other, akan jadi negatif 11 sahaja yang tinggal. Manakala 12 darab dengan 1/6, 6 ni 12 ni sifar 6 kan. Jadi 6 kalau bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Jadi ada 2 dekat sini. Okey, tak apa, kita tunjuklah supaya tak complicated. Jadi 12 darab 1/6 sama dengan sebelah kanan kosong je lah. Kosong darab 12 is kosong. Jadi 12x kuasa 2 tolak 11x. Yang ni yang saya cakap tadi lah, kita bahagi 6 is 1, bagi 6 kat sini 2. Jadi tambah 2 sama dengan kosong. Jadi itu adalah jawapan yang kita akan dapat dengan menggunakan second method. Okey, jadi kalau kita compare jawapan second method tadi, this one is second method ya. Okey, method yang kedua. Kalau kita comparekan method yang kedua dengan method yang pertama tadi, okay, this one is the first method.
Jawapan dia adalah samalah. Okey, 12x kuasa 2 tolak 11x tambah 2. 12x kuasa 2 tolak 11x tambah 2 sama dengan kosong je lah. Okey. Okey. Jadi secara rumusannya, apa yang saya nak cuba sampaikan dekat sini sebenarnya adalah, first kali saya nak anda semua faham bahawasanya macam mana kita, apakah yang dimaksudkan dengan roots sebenarnya. Jadi berdasarkan penerangan saya pada awal-awal tadi, roots ni bermaksud punca-punca lah dalam bahasa Melayu. Punca-punca tu apa maksudnya pula, kan? Jadi roots ni actually value of x sebenarnya, nilai x kalau y sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab itulah tadi kita punya goal nak dapatkan RHS, maksudnya right hand side kita sama dengan kosong. Okay, actually right hand side kita ni kita assume sama dengan y lah, that's why kita samakan dengan kosong. Okay, dan kita juga boleh rumuskan bahawasanya berdasarkan kita punya equation ini, dia positif kan. Jadi kita boleh tambah lagi satu, kita boleh belajar lagi bahawasanya kita punya graf should bentuk dia macam ni lah, senyum. Okey, senyum. Okey, sebab dia punya A, dia punya coefficient adalah positif. Okey, dan saya nak highlightkan lagi sekali bahawasanya kalau kita nak gunakan second method ini boleh, tapi dengan syarat in the end kita kena make sure coefficient kita semua dalam bentuk ni, coefficient ni semua, coefficient kita semua dalam bentuk integer lah. Kita tak nak dalam bentuk fraction dan sebagainya. Jadi saya rasa itu dulu untuk soalan nombor 5. Kita akan jumpa untuk soalan nombor 6. Okay, terima kasih.